kita nak baca doa kunut, kita bangkit balik, hukumnya apa? Batal sembahyang. Turun terus. Saat lagi kita ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni dua. Yang pertama, lupa nak melakukan sunat abad. Yang kedua, kerana lalai dalam sembahyang. Hak ni masalah lalai. Tinggal sunat abad serta lalai. Kita sujud sahwi itu orang panggil menampung. Menampung akan kelalaian ataupun menampung kerana kita ni meninggalkan perkara sunat abad. Jadi apabila pergi ke rukun dah, sunat tak boleh buat dah. Habis waktu dia, habis masa dia dah, habis tempoh dia dah. Dia lagu tu. Baik, kita tengok lagi. Kedua daripada perkara sunat, pertama membaca bismillah di awal ketika kita ni nak berwuduk. Satu, ketika kita nak basuh tangan tu, bismillah di situ. Kalau lupa tengah pun tak apa. Ketika kita basuh tangan pun boleh, ketika kita sapu kepala pun boleh. Tapi kalau habis dah, tidak disunatkan lagi membaca bismillah. Habis. Kedua, membasuh dua tapak tangan. Ini perkara sunat dalam wudu. Membasuh dua tapak tangan kita hingga pergelangan tangan sebelum berkumur. Perkara yang kedua, sunat kita basuh tangan. Kita basuh, gosok sampai pergelangan tangan ni, maka disunatkan kita ni membasuh tangan kita. Covid baru ni, baru orang duk kaji SOP macam mana nak cegah Covid. Basuh tangan, sanitize di tangan. Islam ajak lama dah. Sebelum nak berwuduk tu, basuh tangan dulu. Kita basuh tangan dulu sebelum daripada berkumur. Eloklah kita basuh tangan dulu. Kotoran-kotoran, kuman-kuman tu kita basuh dulu, barulah kita berkumur. Dan sunat membasuh tangan itu, tapak tangan dan hingga pergelangan tangan itu 3 kali. Jika syak akan suci tangannya. Kalau kita tak syak sekali pun tak apa dah. Tapi kalau kita kata kotor tangan ni, maka kita ulang kepada 3 kali. Baik, istilah kotor dengan suci dia berlainan. Kotor ni dia cemar. Suci ni dia berkaitan dengan basuhan najis. Dia lain. Pi semayang, pi musafir. Kita kata buat tak semayang lagi. Dia kata nanti balik rumah pun dan. Kita kata buat tak semayang siap-siap, senang. Dia kata baju saya ni kotor. Kotor tu nak kok mana? Kalau bau busuk umpamanya, peluh, ataupun tertumpah makanan, tu boleh, tu sah kita sembahyang, hukumnya sah. Cuma kita tak selesa. Yang tak boleh guna ialah terkena najis yang tidak suci. Suci ini apabila terkena najis, kita kena bersuci. Tu tak boleh tanggung dalam sembahyang. Ada pengkotor dengan makna cemar, tu tak apa. Tumpah makanan di baju kita ataupun bau peluh, tu sah kita sembahyang. Kotor yang tak boleh tu ialah kotor yang berkaitan dengan najis yang mesti disucikan. Tu tak boleh.
Kita terkencing, terpercik kena di baju kita, di pakaian kita. Tu kena suci dulu. Tu tak boleh lah. Tu tak boleh. Contoh kita pergi musafir. Hak kawan ni buat jamak takdim. Dia kata saya buat takhir lah lagi. Semayang Isya dengan Maghrib di hotel. Pasal apa? Dia kata pasal cemar. Oleh kerana masuk tanah, dan seumpamanya. Tu tak apalah. Sebab syak pada suci pakaian itu. Begitu juga syak pada basuhan tangan. Tangan dia terpegang najis, kemudian sunat basuh. Dia basuh sekali, habis dah lagi ni. Ulang kedua dan yang ketiga, ambil yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka kepada bilangan yang ganjil. Ganjil ni 1, 3, 5, 7. Itu bilangan yang ganjil. Allah Ta'ala itu ganjil dan suka kepada benda atau pembilangan yang ganjil. Tu tangga dulu orang buat 3, 5, 7. Kalau buat 2 ataupun buat 4, dia nak jadi rebah, langkah tak kena. Tu orang tua-tua dulu kira nak buat tangga. Sama ada 3, 5, 7, ada 9, 11. Dia buat macam tu. Kerana Allah Ta'ala suka kepada bilangan-bilangan yang ganjil. Habis. Keempat, berkumur. Ketiga, bersugi dengan suatu yang kesat. Nombor 3, kita tonyoh gigi kita. Tonyoh lagu mana? Beruh gigi tak bawa. Dengan siwak. Siwak pun tak bawa. Habis tak ada dengan jari kita. Kerana jari kita ni kasar. Kumuk-kumuk mulut tu tonyoh. Habis tak ada benda dengan jari kita. Itu sunnah. Pasal apa? Kerana untuk menghilangkan bau mulut. Bau mulut apabila datang di dalam jemaah, makruh hukum dia. Apabila nak mengelakkan daripada makruh, tonyoh, kumur, supaya hilang bau itu, maka hukumnya sunat. Maka ketiga, bersugi dengan suatu yang kesat. Tisu pun tak apa, jari kita pun tak apa. Lagu tu. Kalau ada sugi lebih afdal. Habis. Keempat, berkumur, iaitu selepas membasuh 2 tapak tangan. Lepas basuh 2 tapak tangan, kemudian kita bersugi dan berkumur. Maka memadak berkumur dengan hanya memasukkan air ke dalam mulut. Bermula yang akmal, yang sempurna. Dalam kumur itu ialah memasukkan air ke dalam mulut serta digerak-gerakkan air itu. Kumur ni macam mana? Kita buah ayam, kita buah dalam mulut, luah tu boleh? Boleh dah. Itu sekurang-kurang dia. Buah ayam, luah tu. Tetapi yang akmal, yang lebih sempurna, iaitulah kita menggerak-gerakkan air di dalam mulut kita. Pergi kiri kanan tu. Itu lebih sempurna. Sekurang-kurang buat masuk ayam, buat keluar tu. Tak apa dah. Yang sempurnanya buat masuk ayam, menggerak-gerakkan air di dalam mulut kita. Kiri kanan, kemudian baru luah. Itu terlebih sempurna. Bermula yang akmalnya ialah memasukkan air ke dalam mulut serta menggerakkan
air itu kemudian dikeluarkan semula, itu yang akmal, yang sempurna. Habis itu. Supaya apa? Tujuan dia untuk menghilangkan bau. Bau mulut itu. Habis. Kelima, memasukkan air ke dalam rongga hidung selepas berkumur. Ni ubat besar bagi ahli doktor mengkaji. Apa dia? Yang pertama, dia mencegah daripada yang dikatakan kosedong, dan yang kedua daripada stroke. Itu doktor yang kaji ubat stroke tu. Wa masuk air dalam hidung serta kita sedut. Kalau boleh tu sedut sampai rasa naik ke atas, bagi rasa sakit. Itu ubat besar mengelak daripada stroke. Ni doktor India yang bagi tahu ubat stroke mencegahnya ada kepada orang Islam. Apa? Memasukkan air ke dalam rongga hidung. Lain pada bulan Ramadan lah, lain pada puasa. Kalau puasa dia tak boleh sedut, dia kena basuh sikit saja. Dia tak boleh sedut. Tetapi lain daripada puasa, seeloknya kita ni sedut sampai naik kepada kita rasa sakit, kita rasa pedih. Itu yang baik untuk perubatan. Tu kalau pening kepala, ubat dia. Ada orang bertua, sedut ayam ya. Sedut sampai sakit, sedut sampai hilang sakit. Pening kepala kita ni. Itu ubat pening kepala, kosedong dan mencegah stroke. Tu Allah Ta'ala buat kepada kita di dalam hikmah beribadah. Kelima, memasukkan air ke dalam rongga hidung selepas berkumur. Habis itu. Dalam Islam ni semua yang Rasul buat sunnah itu ada hikmah, terutamanya dalam bab kesihatan. Macam mana? Mangkit tu doa, kemudian kita ni buat pergerakan. Doa sapu muka. Di dalam bab orang yang menjaga kulit. Jadi ini adalah terapi. Kita doa-doa tu sapu muka masa kita bangun tu. Sapu badan. Itu di antara terapi. Itu sunnah. Masuk tandas dengan kaki kiri. Kemudian kita ni basuh tangan. Supaya mengelakkan kekotoran. Kita beruduk. Dalam beruduk tu pula kita kumur. Kita masukkan air ke dalam hidung. Itu semua tu perkara yang membawa kepada sihat. Maka memadai berkumur dengan hanya memasukkan air ke dalamnya, dan maka memadai berkumur. Ni ulang kitab ni. Maka memadai berkumur dengan hanya memasukkan air ke dalamnya. Maknanya dia ulang atas, dia tindih tulis di bawah pula. Ni orang panggil kitab jatuh. Cetakan itu tersilap. Bukan pengarang yang silap. Cetakan itu berulang. Itu dalam kitab-kitab turas dulu-dulu. Kalau hak asal kebanyakan elok. Tapi yang cetak belakang apabila ditype, kebanyakan dia tindih macam ni. Ini perlu kepada halaqah, perlu kepada musafahah, perlu ambil daripada mulut kepada mulut. Lebih-lebih lagi kitab Sirajul Huda. Sepatutnya ayat ni atas dia tulis di bawah. Tu kena betul balik. Pekah ni ingat lagi kalau dalam bab akidah, bab ketuhanan, takut silap faham. Tu bahaya. Baik. Garis. Jangan garis atas tulisan, garis di bawah. Maka memadai berkumur hanya masukkan ke dalam airnya, tarik pi kepada nombor 4. Garis di situ naik had nombor 4.
Cara dia lagu ni. Kelima, memasukkan air ke dalam rongga hidung selepas berkumur, buat palang. Habis kat tu ayat. Maka memadai ni garis tarik piduk nombor 4. Maka memadai berkumur dengan hanya memasukkan air ke dalamnya. Ni bab nombor 4, bab berkumur. Dia ulang balik. Dia macam tu. Itu adab kita dengan pengarang. Lebih-lebih lagi kitab tua yang dulu-dulu. Kadang-kadang dia tak mengaji kitab tu, dia berani baca. Apabila dia berani baca, jadi macam ni, dia kata kitab ni salah ni. Tu tak ada adab. Tapi kalau orang mengaji, cetakan yang baru, ada pencetakan yang lama, betul. Ini salah cetak. Tu adab kita dengan pengarang. Walaupun dia telah meninggal dunia. Habis tu. Kitab Sirajul Huda tu banyak jatuh. Cetakan baru. Cetakan lama, dia banyak tepat. Habis tu. Bermula yang akmalnya. Baru ni saya pergi, baru balik. Semalam pukul 1, baru sampai rumah. Apa dia? Di Muzium Quran, ada di Naratiwat, ada Quran yang berusia 1000 tahun daripada Yaman. Tak ada titik, tak ada baris. Tulis di atas kulit kambing. Sempurna 30 juzuk. Besar meja ni. Besar lagi pada meja ni. Dia tulis dengan kulit kambing. Titik pun tak ada, baris pun tak ada. Dia macam Mashaf Osmaniyah. Quran yang ditulis di zaman Saidina Osman. Baris pun tak ada, titik pun tak ada. Habis itu. Katanya dalam 2 bulan lagi insya-Allah muzium di Naratiwat tu akan siap. Baru siap. Nak rasmi bila tak tahu lagi. Besar. Padan lah orang pondok bekerja. Turki bagi duit. Lepas tu Raja Siam tengok, mereka nak buat sakan ni, dia bagi sikit. Lepas tu pula Bandaraya di Naratiwat tengok, mereka ni tengok bersungguh ni, bagi sikit. Nak siap lah muzium di pondok. Tu orang kata dengan takdir ketentuan Allah Ta'ala yang tak disuka-suka. Pondok, tapi Allah Ta'ala takdirkan boleh ada muzium. Muzium hebat. Binaan Melayu Langkah Suka. 2 bulan lagi katanya insya-Allah siap. Baik. Saya bagilah sikit kat Baba Lutfi tu yang jaga tu. Dia kata tak kena bagi duit banyak sini. Kemarin datang mana tahu, mari pada Malay dia kata. Banyak puluh ribu juga bagi. Allah Ta'ala buat. Berkat doa tok nenek depa dulu. Tu kata doa tu penting. Wa indana, di sisi kita Ahlus Sunnah wa Jamaah, anna doa yanfa'u, doa itu manfaat. Kita minta kat kita, Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Allah Ta'ala ganti bagi kat kita di akhirat. Tapi terkadangnya Allah bagi dekat anak cucu cicit kita. Zaman dulu susah tak kira lah di situ. Tapi lah boleh ada muzium. Pondok pun nama Pondok Wakaf Anak Ayam. Reban Ayam. Kampung Reban Ayam. Wakaf Anak Ayam. Tapi lah ni muzium Allah Ta'ala bagi. Tu maknanya berkat doa orang dulu-dulu. Pasal apa Turki bagi duit banyak sangat? Kerana berterima kasih kepada tokoh, 2 orang tokoh. Yang pertama Syekh Daud Al-Fatani, yang kedua Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad ni sebagai duta kerajaan Osmaniyah di alam Melayu. Tu mereka kenang dengan jasa ni bagi duit. Dan mereka suruh pula negara-negara Arab main mengaji, kaji apa tulisan ulama Melayu ni, sehingga hebat mengislamkan orang-orang Melayu tanpa tumpah darah.
ilmu apa mereka guna ni. Jadi kena mai kaji pula. Turki anjurkan orang-orang Arab ni mari kaji apa tulisan-tulisan yang ada di dalam ilmu-ilmu orang Melayu. Ilmu hak fardu ain ni lain. Kita duk mengaji dah. Banyak lagi kitab perubatan. Kitab mengenai geografi. Ulama dulu dia kira ni nak turun dia tengok dulu. Boleh turun ke tak? Angin mai kat mana? Ribut ke tak? Dia tahu. Oh, tak boleh ni. Dia melalui ilmu yang berkaitan dengan ilmu geografi. Tu orang Melayu, ulama-ulama kita dulu dia cukup kekah. Sama ada ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu yang berkaitan dengan ilmu kehidupan, semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Habis itu. Baik. Bermula yang akmalnya memasukkan air dalam hidung, ialah memasukkan air ke dalam rongga hidung, kemudian dikeluarkan semuanya. Itu lebih sempurna. Kita masuk air ke dalam hidung, kemudian kita mengeluarkan air yang kita masukkan ke dalam hidung itu. Syahdan. Terlebih afdal, yakni yang utama. Afdal tu terlebih utama, menyertakan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan 3 kali kita ni cebok air. Kita ambil yang dengan telapak tangan, kumur dan masukkan terus ke dalam hidung kita dan keluarkan sekali. Itu terlebih afdal. Itu terlebih afdal. Tapi nak buat asin-asin pun tak apa. Asal payah sangat buat asin-asin. Baca bismillah, basuh tangan, kumur mulut, kemudian luah, kemudian barulah kita ni masukkan air ke dalam hidung. Tetapi yang lebih elok, kumur, masukkan air dalam mulut serta buat naik terus. Hak lebih tu di dalam hidung kita. Itu terlebih afdal. Mesti ada hikmah yang berkaitan dengan perubatan. Kalau tabib, kalau orang-orang doktor mengkaji dalam perkara ni, mesti ada perkara yang berkaitan dengan perubatan. Mesti dia ada kaitan dengan kesihatan. Baik. Keenam, menyapu seluruh kepalanya. Sunat. Hak rukun selain hak kita duk bahas ni sunat. Sunat sapu semua kepala. Ambil air tu, lalukan di semua rambut kita, di semua bahagian kepala kita. Itu disunatkan. Perkara yang keenam di dalam berwudu. Maka sekiranya tidak mengkehendaki menanggalkan pakaian, macam kita pakai lebay ni, kepiah ni, kita tak mau buang. Nak letak basah, kita tak mau buang. Kita angkat lagu tu je. Jadi gimana? Maka sekiranya, ataupun orang perempuan, dia buang telekung sikit ya, sebab nak ambil sekali lagi, kawasan tu kurang selesa. Takut orang lelaki lalu kau seumpamanya, dia selok sikit je untuk basuh muka dan selok sikit je untuk sapu kepala. Hak lain dia tak buang. Jadi lagu mana? Maka sekiranya tidak mengkehendaki menanggalkan pakaian yang di atas kepalanya, macam kita tak kopiah macam ni saja, seperti serban, maka dan barang sebagainya, maka disunatkan juga meratakan sapu di atas pakaian yang tersebut itu. Kita nak tak kepiah di bawah takut basah, dan memang basah. Contohnya kolah. Kita tengok atas kolah ni basah, kita pun tak maulah letak kopiah kita atas tu, kita angkat macam ni.
maka kita sapu kepala kita tu, hak tu rukun. Kemudian ayak yang lebih tu kita lalukan sahaja di atas kopiah kita. Kita lalukan macam ni di atas kopiah kita, dituntut buat macam tu. Pasal apa? Meraihkan yang sunat itu. Tapi kalau eloknya tak ada apa-apalah, tu yang terlebih afdal. Kita buang semua, kemudian kita sapu kepala, sapu keseluruhannya. Itu yang terlebih utama, yang terlebih afdal. Itu yang terlebih afdal. Ketujuh, menyapu kedua telinga sebelah luarnya, yakni zahir, dan sebelah dalamnya, yakni batin. Hak zahir luar. Ini sunat. Sunat kita sapu telinga di luar dan di dalam. Hak luar zahir, hak dalam batin. Dan air yang lain daripada air yang menyapu kepalanya. Ada kena ayat lain-lain. Itu terlebih afdal. Setengah orang dia sapu kepala, terus dia sapu telinga. Tu tak. Disunatkan asing-asing. Sapu kepala semua, kemudian ambil air yang lain, basuh telinga, sapu telinga. Hak luar dan yang dalam. Habis. Bermula kelakuan menyapu telinga itu ialah memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya. Habuh jari telunjuk ni di dalam telinga. Dan dia permulakan ibu jari. Ni ibu jari ni di atas belakang daun telinganya. Jari ibu tak, jari ni dalam telinga. Ibu jari tak belakang ni. Sapu. Sapu macam tu. Kemudian diletakkan dua tapak tangan yang basah ke telinganya. Tangan hak basah ni pekuk telinga. Lagu tu. Mula-mula jari telunjuk ni tak dalam lubang telinga. Hak ibu jari gosok di belakang telinga. Habis. Kemudian ayak yang lebih ni pekup lagu tu, tekap. Dia rata ke semuanya. Lebih-lebih lagi dalam mandi wajib. Mandi wajib nak buat ke mana? Nak bagi rata. Ambil ayak, tak di dalam tapak tangan ni, pusing kepala kita bagi ayak tak masuk, kemudian tekap. Satu, ambil ayak, buh. Dua, tiga. Supaya apa? Meratai air kerana kepada keseluruhan telinga kita. Itu cara yang terbaik. Itu cara yang terbaik. Kedelapan, menyelati janggut. Kita ni tonyoh janggut kita yang tebal bagi lelaki. Ni sunat. Buat ke mana? Ambil ayak, sapu lagu tu. Buat lagu tu. Buat lagu tu. Bagi janggut yang tebal. Tu sunat lagu tu. Adapun janggut yang nipis, wajib basuh semua dalam basuhan muka. Macam saya ni. Mana dobit tebal, macam mana dobit catatan yang kata nipis. Tebal tak nampak warna kulit dagu. Nipis macam saya ni, duk jauh pun nampak warna dagu ni. Ni nipis. Ni wajib basuh semua. Hak tebal ni, bau yang tak nampak warna kulit tu, dia tak wajib basuh semua. Hanya disunatkan menyelati. Basuh zahir belakang, kemudian menyelati macam tu. Sunat. Tak apa, lebih kurang lagu tu tak apa. Sebab dia tebal. Tapi kalau nipis,
Wajib basuh kesemuanya di dalam rukun basuhan muka. Habis itu. Kedelapan, menyelati janggut yang tebal bagi lelaki. Adapun janggut yang tidak tebal dan janggut perempuan ataupun khunsa, maka wajib menyelatinya. Nipih macam saya ni wajib basuh semua. Ataupun janggut perempuan kena basuh semua, kerana dia nadir. Orang perempuan tak ada janggut, tiba-tiba ada janggut. Mana? Orang Kurdis di Iraq. Nah, orang-orang Kurdis perempuan pun ada janggut, ada misai. Nah, hak tu wajib basuh. Kerana apa? Nadir, pelak. An-nadir kal ma'dum. Benda nadir ni seperti tak ada, maka hukumnya kena basuh. Itu orang pelik, kita jangan nak buat kira sangat. Pelik dia ni, untuk suruh buat kira dengan dia. An-nadir kal ma'dum, pelik seperti tak ada. Tak usah kira, pelik. Tak duk cara ramai-ramai. Gitu. Ambil kaedah tu. An-nadir kal ma'dum. Benda perkara yang pelik seperti tak ada. Seperti tak ada. Habis. Mana dia? Contoh. Seperti ulama tulis kitab. Mukallaf itu ialah lelaki dan perempuan. Khunsa tak sebut. Pelik. Jarang ada. 1000 seorang pun payah nak ada. Tu pula. Pondan, tomboy. Tak sebut. Tak mukallaf kat buat tu. Mukallaf. Pasal apa sebut laki perempuan? Kerana ini banyak. Ada pondan tu, dia tu laki, tomboy tu perempuan asal dia. Tu tak sebut tu. Khunsa lagi tak sebut. 1000 seorang pun tak ada. Tak usah sebut. Masuk juga. Pasal apa tak sebut? Pelik. An-nadir kal ma'dum. Benda pelik ni tak usah sebut. Seperti tak ada. Tapi hukumnya mukallaf juga. Mukallaf juga. Gitu. Kesembilan, menyelati anak jari, tangan dan kaki. Dalam basuh rukun basuh tangan tu. Basuh tangan daripada jari sampai ke siku. Lepas tu sunat dalam basuhan fardu tu apa dia? Menyelati tonyoh. Sunat tonyoh. Selat, menyelati. Sunat kita ni menyelati jari kita. Jari tangan dan jari kaki. Lebih-lebih lagi kaki orang yang makan ayam. Pasal apa kena buat ke tu? Takut sampah lekat di situ, sampah tu tempek. Oleh kerana sampah tu menegah air daripada sampai kepada basuhan anggota wuduk kita. Tu kita kena selat. Tonyoh jari-jari kita. Tonyoh celah-celah jari kita itu dituntut. Begitu juga tonyoh basuhan tangan kita, kaki kita. Seeloknya kita tonyoh. Gosok. Masa ayak tu kita gosok. Jangan duk biar lagu tu saja. Sah. Tetapi kadang-kadangnya ada benda-benda seperti daki. Tu dia suruh tonyoh. Dia suruh tonyoh. Nampak? Lebih-lebih lagi kaki kita. Habis. Masalah. Jikalau tiada sampai air kepadanya, melainkan dengan menyelati, maka wajib. Sini. Di sini. Basuh tangan tu
cerok ayak, boleh dah. Basuh kaki, cerok, boleh dah. Tapi ni masalah jikalau tiada sampai air kepadanya. Ada benda macam makanan tumpah jadi kering, nampak benda tu, kena tunjuk tu, kena gosok. Ataupun daki tebal, nampak? Angkat-angkat barang ataupun bersilat ataupun lari, nampak minyak, tu kena gosok. Tu kena gosok. Tak gosok lagi, nampak daki duk keluar dah kadang-kadang, daki banyak sangat. Tu kena gosok. Nah, tu kena gosok. Masalah jikalau tiada sampai air kepadanya, kepada anggota basahan wuduk, tangan dan kaki. Kaki itu makan air, sampal kat, melainkan dengan menyelati, maka wajiblah menyelati, kena tonyo hukum dia wajib. Sampah duk celah jari, duk lekat, makan air, tu wajib kena tonyo. Tu wajib kena tonyo. Ataupun gam di tangan kita, tu wajib kita kena tonyo. Adapun kelakuan menyelati anak jari tangan itu ialah dengan memasukkan anak jari tangan kanan di celah anak jari kiri. Lagu ni, masukkan hak kanan kepada kiri. Lagu tu. Tu maksud menyelati jari kita. Habis. Begitu juga kaki. Jari tangan kita ni masuk di celah jari kaki, tonyo. Habis. Begitu juga di pecahan-pecahan tumit tu kena tonyo. Kalau duk juruih lagu tu je, takut kecil-kecil pecahan tu air tak masuk habis. Jadi kita tonyo sekali, 2, 3 cukup di pecahan tumit kita. Sebab pecahan itu anggota zahir. Pasal apa kata zahir? Yang belah dua lagu tu nampak. Ni lubang belah ni, lubang belah ni, nampak. Kena bagi masuk air. Kena tonyo 1, 2, 3 cukup. Tak apa dah. Juri sekali ke tonyo 1, 2, 3 cukup mah. Bukan kena duk belek 1, 1, 1 dah. Tak suruh lagu tu. Tonyohnya. Cerok ayak tonyoh di tumit kita. Sekali, 2, 3. Sambil ayak mengalir. Cukup. Pasal apa kena buat tu? Takut ayak tak masuk di celah ni. Kita jurih lagu tu ya. Takut ayak tak masuk. Kalau tonyoh dia masuk. Pasal apa kena bagi masuk? Ni anggota zahir. Nampak pecah. Tu anggota zahir. Tiap-tiap anggota zahir wajib sampai ayak. Habis tu. Manakala kelakuan menyelati anak jari kaki ialah dengan memasukkan anak jari tangan kiri kepada jari kita. Ke-10 hendaklah membasuh tangan kanan dan kaki kanan. Adapun anggota yang mudah dibasuh diserentak basuh sontak. Ke-10 mendahulukan membasuh kanan dan membasuh daripada pihak kanan. Contoh, basuh kanan dulu tangan, barulah kiri. Itu sunat. Dia kata kalau basuh serentak, makruh. Contoh kolah, kita celup sekali dua-dua, makruh. Sunat kanan dulu, celup, basuh tonyoh, kemudian kiri. Itu sunat. Kalau serentak, makruh.
Adapun anggota yang mudah dibasuh serentak seperti muka dan telinga, maka hendaklah didahulukan pihak yang kanannya. Dalam bab basuh muka ni kita kena berat kanan dulu. Basuh belah ni niat. Sapu, kita sapu belah ni. Meraihkan yang kanan, kemudian yang kiri. Begitu juga tangan, begitu juga kaki. Itu sunat lah gitu. Habis. Maka ke-10 mendahulukan membasuh tangan kanan dan kaki kanan. Tangan kanan baru tangan kiri, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu maksud dia. Adapun anggota yang mudah dibasuh serentak seperti muka dan telinga, maka hendaklah didahulukan pada pihak yang kanan juga, tetapi dibasuhkan bersama-sama. Tu masalah benda yang mudah. Hak tangan ni dia asin, tangan kanan dan tangan kiri. Hak ni memang kena dahulukan yang kanan, sunat, kemudian yang kiri. Kalau buat kedua-dua sontak, makruh. Ataupun kalau basuh kiri dulu baru kanan, makruh. Dia tanya apa hukum basuh kanan dulu baru kiri, sah ke tak? Sah, tetapi makruh. Sah tetapi makruh. Ke-11 membasuh ataupun menyapu dengan tiga kali. Basuh muka tu sekali, itu rukun. Tapi kalau 3 jadi sunat. Basuh tangan sekali, tapi kalau 3 sunat. Sekali itu sekiranya telah sempurna basuhan itu. Tapi kalau tak sempurna, kena buat 3 kali. Kalau kita basuh sekali dah rata semua dah, habis dah rukun dalam basuhan muka. Tapi sunat bagi jadi 3. Sunat. Itu sunat dibasuhkan 3 kali. Kemudian kita berhenti di sini dululah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Semasa hidup mak kami, mak dia lah, pernah kata kepada kami, dia tanya ni lah, adik-beradik perempuan contohnya. Kami ni adik-beradik perempuan. Contohnya, gelang A ni untuk kak sulung, A ni untuk kak, gelang B ni untuk kak kedua, gelang C ni untuk adik perempuan yang bongsu. Jadi 3 beradik perempuan. A gelang ni hak kak, ni hak adik nombor 2 perempuan. Ni hak adik, hak yang bongsu, hak perempuan. Persoalannya, adakah barang kemas tersebut menjadi hak mereka? Hak mereka dengan dia sekali lah, sebab kami anak perempuan sesudah mak mereka meninggal. Tadi kami ni mereka pula. Patutnya sesudah mak kami lah. Barang tu jadi hak milik kami ke, ataupun sesudah mak kami meninggal. Ni sak mereka, sak kami. Tak apalah, tak tahu siapa tulis. Nanti dia perbaik bahasa. Mak kami tu hidup dulu ni, maka mak kami kata gelang ni untuk kak, ni untuk adik yang kedua perempuan dan yang ketiga bongsu. Persoalannya, setelah mak meninggal, barang kemas tersebut perlu difaraidkan bersama-samakah dengan barang-barang kemas yang lain untuk difaraidkan bersama waris-waris yang lain, termasuk waris lelaki.
Contoh dia ada 5 orang anak. 3 perempuan hak tadi lah. Gelang A, gelang B, gelang C. Dan ada 2 anak lelaki. Mak dia kata ketika hidup lagu tu, setelah mak dia mati, barang tu adakah menjadi hak milik anak A, anak B, anak C, ataupun perlu campur bedak 5-5? Jawab dia hebah dah lah tu. Hebah ketika hidup. Nah, ni hak A, B dan C. Maka tak apa jadi hak milik depa. Di atas jalan redha. Pakat ni redha nah. Mak kata dulu ni, aku dengar. Hang saksi kan? Ya. Kemudian redha semua. Okey. Jadi hak depa. Elok-eloknya hebah terus ketika hidup tu. Nah, ketika kita tu hidup tu bagi terus. Contoh tanah. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Nah. Kita tengok anak nombor 4 ni isi laru dengan dadah dengan apa ni, macam mana harta kita nanti. Takut rosak. Nah, takut rosak. Kena bagi juga anak kita. Maka kita bagi 10 relung kat anak A, hebah ketika hidup. Ni tanah yang aku ubah nama. Tu hebah orang panggil. Anak nombor 2 hang 10 relung juga, hebah nama. Nah. Anak nombor 4 ni, nombor 3 ni kalau bagi 10 rosak, takut dia jual habis. Nak buat apa nak? Nak buat lagu mana? Nak bagi kat dia. Maka kita boleh buat hebah kepada anak. Contohnya hak nombor 2. Ni sebagai amanah kepada kamu. Hak yang 10 ni tolong jaga harta adik kamu ni. Ku hebah hang jaga. Tukar nama hang juga. Kalau buah nama dia jual. Nah, hang takut lagu tu. Tapi kena amanah lah. Ni kok mana pun ingat pesan mak, bagi ke adik. Jangan bagi dia susah. Didiklah bagi dia jadi elok, bagi dia jadi orang. Doa. Bimbinglah dia sampai dia jadi orang, dia jadi elok. Tapi kok mana pun jangan bagi dia susah. Tak ada duit, bagi duit kat dia. Itu sebagai wakil, wazir. Kerana apa? Orang ini tidak boleh tasarruf harta. Nah, pasal apa? Kerana dia tak pandai untuk menjaga harta. Ada pak dia bagi puluh-puluh relung, jual habis. Lah kali menjaga surat bank. Orang panggil sapih. Tidak pandai mentadbir harta. Jumpa apa beli belaka, tapi tak guna pun. Orang kempen beli rumah. Rumah lautan duk tak takut remau. Tapi orang kempen beli, sapih orang panggil. Tidak pandai mentadbir harta. Tu kena ada orang lain yang memerintah. Masalah ni apabila mak dia kata lagu ni dengan soreh disaksikan oleh orang, maknanya sah menjadi milik mereka. Tapi masa hidup tu mak dia pegang sat. Mak dia kata lepas mati ku ambil lah gampang. Ni termasuk dalam hibah. Tetapi ada pun wasiat, dia tak hibah, dia wasiat. 1/3 ya. 1/3 harta ya. Yang lain semua kena peraik. Tu nak bagi, kena bagi tekahlah hidup. Ketika sakit yang tak mungkin nak hidup balik dah, wasiat itu tak boleh semua harta, melainkan 1/3 sahaja. Dia tak boleh bagi habis sebab dia sakit nak mati lah. Maka jadi milik kepada pusaka. Kena bedak dengan cara pusaka. Jadi masalah ni sah bagi mereka. A ambil barang kemas yang mak dia bagi hak A, B ambil hak mak dia bagi yang B, C ambil barang kemas yang mak dia telah nyata dah ketika hidup dengan jelas, maka sah diambil sebagai hak mereka. Adapun yang lain daripada barang tu kena faraid, kena praid. Itu pun di atas redha.
Kak dia kata banyak dah. Hak kami ni perempuan baramai pun dapat dah. Lah ambil hampa lah dua beradik, beda hampa dua, boleh. Rumah ni, tanah ni, kami banyak dah, jenuh dah. Laki kami pun kaya. Kami pun jenuh dah, makan pun tak habis lah. Lah hak dua ni ambil hampa dua, boleh, redha. Dengan syarat redha kelima-lima ini. Tapi kalau tak redha seorang, kena bagi habis. Dalam bab ni lah, nyok standar bukan elok semua. Kadang seorang dia kata hampa setuju, aku tak setuju. Ni payah. Ni yang payah. Maka tak mau payah kita nak senang dalam kubur, bagi siap-siap di dunia ni. Ubah nama. Rumah ni rumah hang. Tanah ni aku bagi kat hang. Nak kelai apa dah? Tukar nama dah. Kita mati pun lega. Lega. Tak gaduh dah. Tapi mesti ada tak puas. Kalau bagi dua relung puas hati lah. Tapi tak sama nilai. Ni dia tak puas hati. Dia kata mak tak adil, biar kata pi. Kita hukum mengikut kebijaksanaan kita. Ni boleh harap. Ni boleh harap. Ni tak tentu lagi. Ikut kebijaksanaan kita tu hak kita. Terserah kepada kita. Seeloknya adil lah. Anak kita semua, kita doa lah. Walaupun tak boleh harap tu, minta doa bagi boleh harap juga. Minta Allah Ta'ala pelihara dia juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baba yang meninggal dunia baru ni pada Mekah di Petani. Dia kata baba beda habis lah. Hebah habis dah harta bah. Buat puai dia gitu bah. Nak mati lah mudah. Tak mau fikir dah. Dunia-dunia ni sabuk. Masa kami pergi tu, dia kata baba baru balik pejabat tanah. Buat apa? Ubah nama tanah kat anak-anak. Hebah. Buat apa buat ke tu? Mudah. Tak kena mikir dah. Kita nak mati pun senang. Tu fikir orang yang memikirkan keadaan setelah mati. Tapi kalau tak buat lagu ni apa berkelai? Susah hati kita dalam kubur. Susah hati kita sampai dalam kubur. Itu kita kena doa supaya anak-anak kita ni Allah Ta'ala bagi menjadi orang yang soleh-solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta depa ni jadi penyejuk mata hati kita. Kelaku depa tu menjadi baik di dunia dan di akhirat, supaya menyenangkan kita di dalam kubur, menyenangkan kita di alam barzah. Macam tu yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.